Golongan muda bakal menjadi golongan pelapis yang akan menyambung legasi pentadbiran negara, terutama dalam usaha mencapai negara maju pada masa hadapan. Anggota Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak berpendapat, usaha melahirkan generasi muda yang serba berkebolehan harus bermula dari usia muda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak kerana bintang, tak akan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana pidato, tak akan saya berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan apresiasi kepada kepimpinan majlis, barisan hakim yang sentiasa cakna dan bijaksana dengan keadilan yang berintegriti, saudara penjaga masa yang semestinya menjunjung prinsip kepekaannya dan tidak saya lupakan barisan warga pendidik budiman serta warga maya generasi pendukung pewaris kepimpinan negara. Hadirin, kuningnya si bunga matahari, merahnya si bunga raya. Sebelum anda lena bermimpi, dengarlah dahulu pidato saya. Hadirin dan hadirat yang dihormati, dewasa ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pantas tersebar di seluruh pelosok dunia. Masyarakat Malaysia, terutamanya golongan muda yang kini menggunakan teknologi sebagai suatu keperluan dan bukan lagi sebagai kehendak dalam kehidupan seharian mereka. Sidang Dewan Intelektual sekalian, penggunaan teknologi sudah lama diperjuangkan sejak berdekad lamanya. Namun, di Malaysia, kepentingannya terselah apabila munculnya pandemik pada awal tahun 2020. Kemunculan teknologi ini sudah cukup untuk melengkapi kehidupan seseorang individu, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Oleh itu, izinkan saya untuk menjelaskan dengan lebih terperinci tentang wacana ilmiah kita pada hari ini yang bertajuk Generasi Z, Pewaris Kepimpinan Negara. Hadirin yang saya muliakan, sebagai pembuka perbincangan yang pertama, adalah baik jika kita mengenali siapakah yang tergolong dalam generasi Z. Menurut Tapscott pada tahun 2008, generasi Z ialah golongan yang dilahirkan pada tahun 1998 hingga 2009. Generasi Z merupakan generasi yang membesar di dalam dunia yang semuanya berhubung menerusi teknologi sejak awal lagi. Dengan panggilan lain, generasi Z merupakan generasi teknologi dan digital. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang mahir dalam hal digital dan mereka ini mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Walau bagaimanapun, golongan ini sering menghabiskan waktu bersendirian, malah mempunyai peluang yang besar untuk terkena depresi. Hal ini menjadi cabaran yang besar bagi mereka untuk mengekalkan mental dan fizikal yang sihat supaya dapat meneruskan kehidupan yang sejahtera. Hal ini sememangnya penting untuk memastikan generasi muda ini dapat meneruskan kesinambungan tamadun negara kita. Hadirin yang dirahmati, untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, generasi Z merupakan generasi yang bijak dalam teknologi maklumat berbanding dengan generasi sebelumnya. Mereka mempunyai kemahiran yang hebat dalam hal teknologi komputer. Bahkan juga mereka ini gemar berhujah pendapat atau solusi berkenaan isu-isu semasa. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan ini mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap perkara baharu. Jelaslah bahawa mereka ini semestinya dapat menyumbang sedikit sebanyak dalam penerokaan idea baharu, sejurus dapat menyumbang kepada legasi pentadbiran di negara kita. Apabila tokoh Abdul Rahman Wahid pernah berkata, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar rasa toleransinya. Ini sedikit sebanyak memberi cendekiawan kepada bakal-bakal pewaris akan peri pentingnya mereka yang bijaksana ini pada masa hadapan. Tambahan pula, zaman kini, zaman serba berteknologi, maka ilmu hanya di hujung jari. Hadirin yang dihormati sekalian, generasi Z juga dikenali sebagai generasi yang mempunyai sifat keberanian yang tinggi di dada. Mereka berani dalam
Mereka berani dalam mempertahankan pendirian mereka terhadap sesuatu perkara. Mereka ini juga berani dalam berusaha bersungguh-sungguh kerana tidak mahunya mereka tergolong dalam kalangan si pengecut yang tidak berani untuk meneruskan perjuangan. Saya sebenarnya gemar untuk meminjam kata-kata daripada tokoh terdahulu yang berbunyi, semua mimpi kita terwujud jika kita berani untuk mewujudkannya. Cukup indah dan penuh dengan makna. Setiap butiran kata-kata tokoh ini bagi saya yang menekankan kepada kita semua bahawa betapa pentingnya sikap keberanian dalam diri kita, terutamanya kepada pewaris kepimpinan negara pada masa hadapan. Golongan yang berani sememangnya diperlukan dalam dunia pentadbiran supaya mereka yang berani ini berani untuk menghadapi segala cabaran dalam memperjuangkan keamanan negara. Dengan adanya keberanian ini, mereka dapat melindungi kedaulatan tanah air kita yang kini sudah genap ke-65 tahun merdeka. Para hadirin bestari yang saya kasihi, baiklah, isi saya yang ketiga ini berpandukan sifat segelintir generasi Z yang mempunyai kesedaran yang tinggi di hati kecil mereka. Mengapa saya kata begitu? Kerana saya baru sedar bahawa terdapat segelintir di antara saya yang mempunyai cita-cita untuk meneruskan pentadbiran negara Malaysia. Kesedaran mereka ini membuatkan saya dan pasti juga hadirin berasa bangga apabila rupa-rupanya ada generasi muda sedar bahawa mereka ini pada masa kini hanya rakyat, tetapi rakyat yang sedia memberi peranan yang penting pada masa hadapan. Tokoh John F. Kennedy pernah berkata, anak-anak adalah sumber dunia yang paling bernilai dan mereka harapan terbaik untuk masa hadapan. Saya berharap agar kata-kata ini dijadikan pegangan oleh semua warga dan bukannya hanya menyebutnya saja. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup tirai wacana ilmu kita pada hari ini, saya ingin mengingatkan bakal-bakal pewaris pemimpin negara bahawa kita harus sedar akan matlamat akhir negara kita adalah untuk mencapai kestabilan politik, berpanduan kaun dan keamanan hidup rakyat. Ini adalah matlamat penting yang diperlukan untuk membawa negara memasuki era pembangunan yang maju dalam tempoh mendatang. Menjelang tempoh mendatang lagi, kita mahukan masyarakat dan negara kita akan menjadi lebih maju, matang, progresif, berteknologi tinggi dan saintifik serta dihormati dan disanjungi oleh negara-negara lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.